Adakah Anda sadar bahawa Anda mungkin telah ditipu hidup-hidup oleh mitos memancing selama berpuluh tahun lamanya? Cuba tanya diri Anda, berapa kali Anda bangun pada pukul 4 pagi, menahan kesejukan embun, bergelap di tepi sungai, semata-mata mengejar waktu subuh yang kononnya waktu ikan paling galak makan? Tapi akhirnya, Anda pulang dengan tong kosong dan muka yang monyok. Hari ini, kita akan bercakap tentang satu kebenaran yang agak pahit untuk ditelan oleh ramai pemancing. Waktu emas atau golden hour yang sebenar, selalunya bukanlah pada waktu subuh atau senja. Ya, Anda dengar dengan betul. Dalam video ini, saya akan kongsikan satu penemuan penting yang akan merubah cara Anda memancing buat selama-lamanya. Saya akan bongkarkan mengapa ikan tidak peduli langsung dengan jam di tangan Anda, dan mengapa Anda selalu gagal kumpau walaupun memancing di waktu yang kononnya paling ideal. Sebelum kita bermula, cuba komen di bawah. Pukul berapakah Anda selalu dapat tangkapan paling besar dalam hidup Anda? Adakah waktu subuh atau pada waktu panas terik jam 12 tengah hari? Tulis di ruangan komen sekarang. Mari kita lihat siapa yang berani melawan arus. Sejak dari zaman datuk nenek kita lagi, petua memancing ini sudah diturunkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Pesan orang lama, kalau nak mancing, pergi awal pagi sebelum matahari terbit, atau tunggu sampai matahari nak terbenam di ufuk barat. Itulah waktu ikan keluar cari makan, kata mereka. Kepercayaan ini sangat kuat berakar umbi dalam komuniti pemancing kita, sehingga kan ia dianggap sebagai satu hukum wajib. Kalau pergi memancing tengah hari pacak, orang akan cakap kita kerja gila dan buang masa sahaja kerana ikan sedang tidur. Masalahnya, dunia sudah berubah. Tekanan memancing di sungai dan tasik kita semakin tinggi. Perubahan iklim dan cuaca menjadikan corak tingkah laku ikan semakin sukar diramal. Apabila kita terus berpegang kepada tabiat lama ini, kita mengabaikan petunjuk-petunjuk penting yang diberikan oleh alam semula jadi. Kita buat perkara yang sama berulang kali selama bertahun-tahun, melontar umpan di lubuk yang sama pada waktu yang sama, namun mengharapkan hasil yang berbeza. Inilah punca utama mengapa ramai pemancing baru rasa putus asa dan menganggap hobi ini terlalu membuangkan masa dan wang ringgit. Bayangkan situasi ini dengan jelas di minda Anda. Anda bangun seawal jam 4 pagi, mata masih berat dan mengantuk, badan terasa seram sejuk ditiup angin malam. Anda bancuh kopi panas cepat-cepat, kemas segala peralatan masuk ke dalam kereta, dan terus memandu ke port memancing rahasia Anda. Apabila sampai di sana, keadaan sekeliling masih gelap gelita. Embun pagi masih tebal membasahi daun. Anda membuat balingan pertama ke dalam air dengan penuh harapan yang menggunung. Sejuk pagi itu terasa menyengat sampai ke tulang, tetapi Anda bertahan dan tabah kerana orang tua-tua pernah berpesan, waktu subuh adalah waktu emas ikan paling rakus mencari makan. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Matahari sudah mula naik memancarkan sinarnya. Peluh mula merenik keluar di dahi Anda. Tetapi joran mahal Anda itu langsung tidak berusik. Umpan hidup Anda masih elok berenang, atau gawang kegemaran Anda hanya memecah air kosong tanpa sebarang sambaran ganas. Anda mula berasa sangat kecewa dan letih. Dalam hati yang buntu Anda mula tertanya-tanya, mana pergi semua ikan di dalam air ini? Adakah lubuk ini sudah habis disapu bersih oleh orang lain? Atau adakah Anda menggunakan teknik yang salah? Hakikat yang menyedihkan ialah, Anda mungkin berada di tempat yang betul, tetapi pada waktu biologi yang salah. Sekarang, mari kita pecahkan mitos waktu subuh ini berkeping-keping. Realiti yang paling besar dan selalu kita lupa ialah, ikan tidak memakai jam tangan pintar. Mereka tidak mempunyai sistem penggerak yang berbunyi pada jam 6 pagi untuk menyuruh mereka bangun dan bersarapan pagi seperti manusia. Ikan adalah makhluk akuatik berdarah sejuk
yang didorong oleh naluri kelangsungan hidup dan tindak balas terhadap persekitaran mereka. Waktu subuh tidak mempunyai sebarang kuasa magis yang memaksa ikan untuk membuka mulut dan menelan mata kail Anda. Betul, kadangkala keadaan cahaya yang samar pada waktu awal pagi memberi kelebihan kepada ikan pemangsa untuk menyergap mangsa mereka. Tetapi, jika suhu air pada waktu pagi itu terlalu sejuk, metabolisme ikan akan menurun secara mendadak. Mereka akan menjadi sangat pasif dan malas bergerak, apatah lagi untuk mengejar gewang Anda yang ditarik laju. Anda boleh mencoba menukar pelbagai jenis gewang, dari permukaan air hinggalah ke dasar. Namun selagi suhu air tidak mencapai tahap keselesaan mereka, selagi itulah ikan akan menutup mulut rapat-rapat. Jadi, berhentilah menyeksa diri Anda menahan kesejukan pagi jika keadaan cuaca malam sebelumnya tidak menyokong aktiviti ikan. Mari kita beralih pula kepada satu lagi senario yang sering diagungkan oleh pemancing tegar kita, yaitu waktu senja. Apabila matahari mula terbenam, perlahan lama, langit bertukar menjadi warna jingga dan merah yang memukau. Suasana di tepi sungai atau lombong menjadi sangat tenang dan mendamaikan jiwa. Tiba-tiba, gerombolan nyamuk pula yang mula keluar dan menyerang tubuh Anda bertubi-tubi dari segenap arah. Anda rela menahan rasa pedih gigitan nyamuk dan gatal-gatal di tangan, semata-mata kerana Anda yakin sepenuhnya bahwa inilah saatnya ikan gergasi akan keluar memburu secara agresif. Orang lama selalu menasihatkan, waktu maghrib ikan akan mengganas tak ingat dunia. Tetapi, tanyalah diri Anda secara jujur, berapa kali sebenarnya Anda pulang dengan hasil tangkapan yang membanggakan pada waktu sebegini? Kerap kali, air di hadapan Anda kekal tenang mati, tanpa sebarang riak tanda kehidupan. Anda terus gigih melontar gewang sehingga hari menjadi gelap gelita, menyalakan lampu suluh di atas kepala, namun keputusannya tetap sama, kumpau berdarah tanpa simpati. Masalahnya di sini ialah kita terlalu taksub dengan perubahan cahaya. Jika oksigen dalam air rendah pada waktu senja itu, ikan tetap tidak akan aktif langsung. Inilah masa yang sesuai untuk kita memperkenalkan satu senjata rahasia alam semula jadi yang jauh lebih berkuasa berbanding jam penggerak Anda. Senjata itu dipanggil sebagai tekanan barometer atau tekanan udara. Ini adalah rahasia besar yang membezakan antara pemancing profesional dengan pemancing hujung minggu biasa. Ikan mempunyai satu organ khas yang sangat sensitif di sepanjang badan mereka yang dikenali sebagai garisan lateral. Organ penyedut ini membolehkan mereka merasakan perubahan tekanan udara di atmosfera walaupun mereka berada jauh di kedalaman air. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda sedang memancing pada waktu tengah hari yang sangat panas, cuaca cerah tanpa awan, tetapi tiba-tiba langit berubah menjadi gelap mendung? Awan hitam mula berkumpul dengan pantas dan angin sejuk mula bertiup kencang, menandakan ribut akan turun bila-bila masa sahaja. Pada saat tekanan udara menjunam jatuh secara drastik inilah, ikan akan merasai satu dorongan kecemasan yang luar biasa. Mereka tahu ribut akan melanda dan air mungkin akan menjadi keruh nanti. Kesannya, mereka akan mula makan secara rakus dan gila-gila. Inilah waktu emas sebenar yang berlaku pada jam 1 tengah hari, bukannya pada waktu senja atau awal pagi yang damai. Sambungan daripada situasi cuaca tadi, mari kita selami apa yang berlaku semasa pra-ribut ini. Bayangkan, Anda sedang berteduh di bawah sebatang pokok besar, menahan bahang matahari pada pukul 2 petang. Anda merancang untuk tidur sebentar, sementara menunggu waktu petang. Tiba-tiba, Anda perasan permukaan air mula meriah. Anak-anak ikan melompat-lompat panik ke udara. Burung-burung pemangsa berlegar pantas di ruang udara. Anda mengambil joran dan membuat satu balingan rambang ke arah kekecohan tersebut.
Sebaik sahaja gewang Anda menyentuh permukaan air, boom! Satu letupan besar berlaku, dan tali utama Anda ditarik laju keluar dari mesin lilihan memancing. Joran Anda melengkung habis. Selepas berhempas pulas menaikkan ikan tersebut, Anda buat balingan kedua, dan boom, lagi sekali. Ikan menyambar tanpa henti, seolah-olah mereka kelaparan selama sebulan. Fenomena ini dipanggil sebagai feeding frenzy. Ikan pemangsa tidak peduli bahwa matahari masih terpacak tegak di atas kepala. Tekanan udara yang menjunam ke bawah bertindak seperti suis yang menghidupkan selera makan mereka ke tahap maksimum. Pemancing yang terlalu patuh pada peraturan waktu pagi dan petang pasti akan terlepas pesta memancing yang gila dan epik ini sepenuhnya. Namun begitu, ada satu perangkap besar yang sering menjerat pemancing ketika berhadapan dengan cuaca hujan. Selepas hujan lebat turun mencurah-curah selama beberapa jam dan langit mula kembali cerah, ramai pemancing akan bergegas turun ke sungai dengan harapan ikan akan lapar selepas hujan. Ini adalah satu lagi mitos yang perlu kita perbetulkan segera. Apa yang sebenarnya berlaku di dalam air selepas hujan ribut? Hujan lebat akan membawa turun lumpur, kelodak, dan pelbagai kotoran dari tebing terus ke dalam sungai. Air sungai yang tadinya jernih, kini bertukar warna seperti teh tarik pekat. Dalam keadaan air yang sangat keruh ini, jarak penglihatan ikan menjadi hampir sifar. Selain itu, hujan lebat juga menyebabkan penurunan suhu air yang mengejut. Gabungan air keruh dan suhu sejuk ini akan membuatkan ikan mengunci mulut rapat-rapat. Mereka akan bersembunyi di celah-celah reba atau struktur dasar karena berasa tidak selamat. Jika Anda memancing pada waktu senja, yang kononnya waktu emas, sejurus selepas hujan lebat petang, kebarang kalian untuk Anda kumpau adalah sangat tinggi. Waktu sebenar untuk kembali melontar pancing ialah apabila kelodak mula mendap dan air mula beransur jernih, tanpa mengira waktu siang atau malam. Bagi pemancing yang beraksi di muara sungai dan laut pula, ada satu Tuhan alam semula jadi yang wajib Anda patuhi. Ianya bukanlah matahari, tetapi pergerakan air pasang dan surut. Ini adalah undang-undang alam yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Bayangkan, Anda tiba di muara sungai tepat pada jam 6 pagi. Langit subuh sangat cantik. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Ia kelihatan seperti waktu memancing yang paling sempurna dari kacamata manusia. Tetapi, apabila Anda melihat ke arah air, ia berada pada paras surut mati. Tiada langsung arus yang mengalir. Daun kering yang jatuh di atas air hanya terapung kaku tanpa berganjak. Jika keadaan air mati seperti ini berlaku, tidak kiralah betapa indahnya waktu subuh itu. Ikan grade tinggi seperti siakap, kerapu, atau jenahak tetap tidak akan keluar memburu mangsa. Mereka perlukan pergerakan arus air untuk membawa makanan seperti anak udang dan anak ikan melepasi kawasan persembunyian mereka. Waktu emas-emas yang sebenar di muara selalunya berlaku apabila air mula bergerak pasang. Tidak kisahlah jika fenomena itu terjadi pada jam 11 pagi atau pada jam 3 petang yang berbalam panas. Mari kita bincangkan pula tentang satu kepercayaan karut yang mengatakan ikan akan tidur atau menyorok pada waktu tengah hari buta karena cuaca terlalu panas. Ini adalah alasan klasik yang sering digunakan oleh pemancing untuk berhenti rehat dan minum kopi di kedai. Ya, memang benar. Lapisan permukaan air akan menjadi agak panas apabila matahari bersinar tegak. Tetapi air adalah satu medium yang mempunyai pelbagai lapisan suhu. Ikan pemangsa tidak bodoh. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka direbus di permukaan air. Apa yang mereka lakukan ialah bergerak sedikit jauh ke kawasan air yang lebih dalam, yang dipanggil sebagai drop-off, atau mencari kawasan yang dilindungi oleh bayang-bayang. Di kedalaman 10 atau 15 kaki, suhu air kekal sejuk dan selesa untuk ikan.
Jika Anda tahu membaca struktur dasar tasik dan menggunakan gewang selaman dalam atau umpan dasar pada waktu tengah hari pacak ini, Anda sebenarnya sedang menceroboh terus ke ruang tamu tempat ikan beristirahat. Pada waktu inilah, selalunya ikan bersaiz mega atau lesen besar akan mendarat. Mereka memakan umpan Anda bukan karena lapar, tetapi karena rasa terancam dengan objek yang mengganggu kawasan persembunyian dalam mereka. Satu lagi situasi unik yang sering menipu pemancing berlaku semasa musim tengkujuh atau pada bulan-bulan cuaca sejuk. Pada musim ini, suhu air pada waktu awal pagi adalah terlampau sejuk untuk kebanyakan spesies ikan air tawar di negara kita. Apabila air terlalu sejuk, enzim pencernaan di dalam perut ikan akan berfungsi dengan sangat perlahan. Oleh sebab itu, mereka tidak akan memburu makanan pada waktu subuh. Mereka akan berdiam diri di dasar air, menunggu suhu kembali normal. Tetapi, apabila jam menunjukkan pukul 12 tengah hari, matahari mula bersinar terang dan memanaskan kawasan air cetek berhampiran tebing tasik. Apa yang berlaku seterusnya sangat menakjubkan. Anak-anak ikan akan berenang ke kawasan air cetek ini untuk mencari kehangatan. Ikan pemangsa besar yang sebelum ini berdiam diri akan mengekori anak-anak ikan ini ke zon air cetek. Pada waktu tengah hari yang terang benderang inilah akan berlaku pemburuan yang maha dahsyat di tepi tebing. Jika Anda masih berada di tepi tasik, ketika pemancing lain sudah pulang karena putus asa di waktu subuh, Andalah yang akan mengutip hasil yang paling lumayan. Anda telah menemui waktu emas yang tercipta hasil daripada kitaran pemanasan solar. Mari kita sembang tentang angin pula. Kebanyakan pemancing cukup benci dengan angin kencang. Apabila angin bertiup kuat, memang sukar untuk membuat balingan gewang dengan tepat, dan tali pancing akan melengkung di tiup angin. Pemancing akan mencari port memancing di sebelah tebing yang terlindung dari tiupan angin untuk keselesaan diri sendiri. Ini adalah satu kesilapan taktikal yang sangat besar. Ingat ini sampai bila-bila. Angin adalah kawan baik kepada pemancing yang bijak. Apabila angin bertiup kencang ke arah sesuatu tebing atau pantai, ia akan menolak arus air di permukaan. Arus ini akan membawa bersama berjuta-juta plankton dan makanan mikro ke arah tebing tersebut. Di mana ada plankton, di situ ada kumpulan ikan kecil. Dan di mana ada anak ikan berkumpul, di situ pastinya ada pemangsa besar yang sedang menunggu dengan mulut ternanga. Waktu emas Anda bukanlah bergantung kepada putaran jam, tetapi bergantung kepada arah tiupan angin. Walaupun ketika itu jam 4 petang yang selalunya dianggap waktu sepi, tebing yang dipukul angin itu adalah medan forang yang paling aktif berbanding lubuk tenang yang Anda puja pada waktu pagi tadi. Tentu ramai dalam kalangan Anda yang pernah mendengar tentang kalendar solunar. Teori solunar ini dikaji berdasarkan tarikan grafiti bulan ke atas bumi. Otai-otai memancing modern dan saintis akuatik sangat mempercayai kesan bulan terhadap tingkah laku haiwan liar, termasuklah ikan. Terdapat waktu utama yang dipanggil major time dan waktu kedua yang dipanggil minor time dalam jadwal ini. Waktu-waktu ini merujuk kepada kedudukan bulan apabila ia berada tepat di atas kepala atau tegak di bawah kaki kita di bumi. Menariknya, waktu major ini sangat kerap berlaku di pertengahan siang hari. Bayangkan, Anda sedang memancing pada jam 1 tengah hari. Air tiba-tiba mula berkocak. Ikan mula mematuk umpan bertubi-tubi. Ia berlaku secara serentak di seluruh kawasan tasik, seolah-olah seseorang telah membunyikan loceng waktu rehat di sekolah. Ini adalah kesan tarikan bulan yang merangsang biologi ikan secara rahasia. Kebanyakan pemancing lama menafikan perkara ini kerana mereka tidak dapat melihat bulan pada waktu siang. Mereka menyangka ikan kebetulan lapar. Jika Anda merancang trip memancing, Anda selari dengan jadwal solunar ini, Anda akan sedar bahawa waktu subuh dan senja
kadang-kadang langsung tiada kena-mengena dengan kejayaan Anda. Mari kita bayangkan satu lagi senario yang cukup klasik dan mencuit hati di kolam memancing berbayar atau di tasik terbuka. Anda bersama rakan-rakan telah menggewang tanpa henti sejak jam 7 pagi. Tangan sudah lenguh, peluh sudah membasahi baju kemeja memancing Anda. Apabila jam menunjukkan pukul 1 petang, perut mula berkeroncong kelaparan. Anda mengambil keputusan untuk meletakkan joran di atas pacak, membiarkan umpan terendam di dalam air, dan Anda duduk di bawah kemah untuk membuka bekalan nasi bungkus. Anda baru sahaja menyuap nasi ke dalam mulut, tangan masih bersalut kuah kari. Tiba-tiba, bunyi mesin pancing menjerit dengan kuat. Zing! Tali menculur keluar sepantas kilat. Anda panik, tercekik nasi, lalu melompat berlari ke arah joran dengan tangan yang kotor untuk menyentap joran. Ikan yang ditunggu-tunggu sejak subuh akhirnya memakan umpan ketika Anda sedang makan tengah hari. Ramai menganggap ini sebagai satu kebetulan atau tuah yang kelakar. Namun secara saintifiknya, itulah detik di mana pergerakan arus bawah air mula berubah. Suhu mencapai takat optimum, dan ikan mula meronda mencari makan. Ia tiada kaitan dengan nasib. Ia adalah waktu emas sebenar yang berlaku tanpa mengira waktu rehat Anda. Faktor kejernihan dan sudut cahaya di dalam air juga memainkan peranan yang sangat penting, yang sering dipandang remeh. Pada waktu awal pagi subuh, sudut cahaya matahari adalah sangat rendah dan serong. Cahaya ini tidak dapat menembusi jauh ke dalam permukaan air. Akibatnya, air kelihatan sangat gelap bagi ikan. Jika Anda menggunakan gewang atau umpan yang salah warna, ikan pemangsa tidak akan dapat mengesannya, walaupun gewang itu melintas sejengkal dari mulut mereka. Sebaliknya, apabila matahari mula tegak meninggi pada lewat pagi dan tengah hari, sinaran cahaya akan membelah menembusi jauh ke dasar tasik. Segala struktur seperti tunggul kayu, batu, dan rumpair akan kelihatan lebih jelas. Ini memudahkan sang pemangsa yang bergantung kepada daya penglihatan mata, seperti sebarau dan toman, untuk memburu mangsa dengan pantas. Pada waktu inilah, gewang berkilat seperti sudu besi metal jig atau gewang selaman berwarna terang akan memantulkan cahaya dan menarik perhatian ikan dari jarak yang jauh. Kegagalan subuh Anda bukanlah kerana tiada ikan, tetapi senjata Anda buta dalam gelap. Kejayaan Anda pada tengah hari pula terbukti disebabkan oleh pencahayaan alam yang sangat sempurna. Kita juga tidak boleh lari daripada membincangkan isu tekanan memancing di kawasan lubuk populer. Di tempat-tempat yang hari-hari dikunjungi pemancing, ikan menjadi terlampau bijak dan sensitif. Ikan-ikan ini sudah lali dan sangat menghafal rutin harian pemancing manusia. Mereka tahu bahwa pada awal pagi dan lewat petang, beratus-ratus gewang plastik akan berterbangan dan mendarat di permukaan air berserta bunyi enjin bot yang membisingkan telinga. Oleh kerana naluri mahu hidup mereka sangat kuat, ikan-ikan dewasa yang bersaiz mega ini akan belajar untuk bersembunyi dan tidak makan pada waktu puncak tersebut. Mereka tahu bahaya sedang menanti jika mereka menyambar apa sahaja yang bergerak di atas air pada waktu subuh. Jadi, bilakah ikan pintar ini akan keluar makan dengan aman? Mereka akan keluar makan pada waktu di mana tebing sungai lengang tanpa kelibat pemancing. Selalunya ini berlaku pada waktu tengah hari yang membakar kulit, atau lewat malam ketika semua manusia sudah nyenyak tidur. Jika Anda memancing lubuk yang keras dan populer, berhenti ikut cara dan masa memancing orang ramai. Jadi, pemancing yang berfikir di luar kotak dan langgar waktu puncak biasa. Pernahkah Anda memerhatikan bayang-bayang di permukaan air? Jika Anda perhatikan betul-betul, apabila cuaca terlalu cerah di siang hari, struktur persekitaran akan menghasilkan bayang yang tajam. Contohnya seperti bayang di bawah jambatan batu, atau di bawah kanopi pokok ara tua yang dahan-dahannya mencecah permukaan sungai. Kawasan bayang-bayang gelap bersuhu sejuk ini
adalah tempat berkumpulnya ikan kecil untuk mencari perlindungan dari cahaya yang menyilaukan mata. Peraturan alam sentiasa sama, di mana mangsa bersembunyi, disitulah pemangsa akan menghendap. Pemangsa serang hendap yang bijak akan berada di garisan pemisah antara kawasan terang dan kawasan gelap bayang-bayang tersebut. Apabila Anda bijak mengawal lontaran, melontar tepat ke dalam kawasan bayang-bayang ini pada pukul 2 petang, peluang Anda untuk disambut ganas adalah tersangat tinggi. Fenomena ini mustahil untuk dipraktikkan pada waktu subuh, karena seluruh permukaan Tasik ketika itu masih berada dalam keadaan gelap. Memanfaatkan bayang-bayang alam adalah salah satu taktik kotor memancing siang hari yang akan membezakan Anda daripada pemancing biasa yang selalu buntu. Satu lagi detik penting yang diabaikan oleh ramai adalah saat pertukaran air yang dipanggil air bani. Air bani merujuk kepada satu jendela masa yang sangat singkat, di mana arus air yang sedang laju mula menjadi perlahan dan berhenti sepenuhnya, sebelum ia mula bergerak semula ke arah yang bertentangan. Waktu jeda ini boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja, tidak kira pagi, siang, atau malam bergantung kepada bulan. Bagi spesies estuari, waktu air laju memaksa mereka bersembunyi di belakang batu, kerana tidak mahu membazirkan tenaga melawan arus deras. Tetapi pada saat ajaib air bani inilah, ikan-ikan besar akan keluar dari tempat persembunyian dengan berani untuk menyapu sisa-sisa makanan yang terkumpul di lubuk. Tempoh magis ini mungkin hanya bertahan selama 30 menit hingga 1 jam sahaja. Jika Anda sibuk bersembang panjang di bawah pokok ketika tempoh emas ini berlaku, Anda akan terlepas peluang mendaratkan tangkapan terbesar pada hari tersebut. Jam pancing Anda sepatutnya ditetapkan mengikut jadual arus air ini, bukannya mengikut jadual naik turun matahari yang telah menipu Anda berkali-kali. Berhentilah menjadi hamba kepada jam di tangan Anda dan mulakan latihan membaca bahasa air. Ini adalah kemahiran tahap tinggi yang diamalkan oleh pemancing profesional di seluruh dunia. Apabila sampai di lokasi memancing, perkara pertama yang patut Anda buat bukan terus mencampak gewang membabi buta ke tengah Tasik. Sebaliknya, berdirilah tegak selama 10 menit, pejamkan mata Anda sekejap, dan buka telinga luas-luas. Dengar bunyi kocakan kecil di hujung tebing. Lihat jika ada burung raja udang atau bangau yang sedang menumpukan perhatian tajam di satu tempat. Perhatikan buih-buih kecil yang timbul secara berterusan dari dasar air berlumpur. Petunjuk-petunjuk fizikal ini adalah berita terkini yang menjerit memberitahu Anda bahwa hidupan di bawah air sedang aktif bergerak tanpa peduli pukul berapa sekarang. Jika sekawan burung tiba-tiba terjun menyelam ke dalam air pada waktu tengah hari buta, itu adalah bukti nyata dan kukuh bahwa ikan pemangsa sedang menolak mangsa mereka ke permukaan. Itulah waktu emas yang sebenar. Letak tepi segala teori kalender atau pantang larang otai tua. Serang kawasan itu segera sebelum pesta makan itu tamat secara tiba-tiba. Mari kita selidik pula faktor psikologi pemancing itu sendiri. Kenapa sebenarnya kita terlalu obses dan suka memancing pada awal pagi atau lewat petang? Jika kita jujur dengan diri sendiri, sebab utamanya bukanlah demi ikan, tetapi demi keselesaan kita sebagai manusia yang cepat mengeluh. Siapa yang sanggup berdiri tengah panas terik membakar muka berjam-jam lamanya? Kita memancing waktu subuh karena anginnya sejuk, pemandangannya cantik untuk bergambar di media sosial, dan badan kita tidak berpeluh melekit. Kita telah memutar belitkan keselesaan diri kita dengan keperluan biologi ikan. Kita menyangka apabila kita rasa selesa, ikan juga mesti selesa dan sedang makan di bawah air. Ini adalah khayalan egois manusia semata-mata. Ikan di dalam air berhadapan dengan dunia yang serba berbeza. Apa yang mengerikan dan menyiksakan bagi kita, seperti hari hujan ribut gelita atau panas melampau yang menaikkan suhu air, kadangkala merupakan keadaan yang sangat sempurna
bagi biologi mereka. Selagi kita memancing untuk menjaga keselesaan peluh sendiri, selagi itulah kita akan bergelar pemancing tegar kumpau yang tak sudah-sudah menyalahkan lubuk tiada ikan. Tingkah laku spesifik spesies sasaran juga menjadi faktor penentu. Tidak semua ikan diciptakan sama oleh Tuhan. Mari kita bandingkan tingkah laku ikan pemangsa perairan terbuka berbanding ikan pencari makanan di dasar. Ikan pemangsa besar seperti toman atau siakap merah sangat sensitif terhadap perubahan mendadak dalam barometrik atau cuaca setempat. Waktu emas mereka tercetus oleh gangguan alam, manakala ikan dasar pemakan bangkai atau umpan bau seperti ikan patin atau rohu pula mempunyai deria bau yang luar biasa berkuasa. Bagi kelompok pemakan dasar ini, waktu siang atau malam hampir tidak membawa sebarang perbezaan yang ketara. Asalkan Anda menggunakan umpan dedak peram, roti, atau umpan organik yang menghasilkan bau yang kuat mengikut aliran arus air, mereka pasti akan mencari umpan Anda. Mengaplikasikan hukum memancing subuh senja kepada semua jenis ikan air tawar secara sembrono adalah bukti bahwa kita kurang mengkaji sifat haiwan yang ingin kita buru. Kalau Anda mencari ikan dasar, lupakan soal waktu emas waktu subuh ini. Tumpukan perhatian Anda kepada kualiti adunan umpan, teknik bancuhan dedak, dan titik pergerakan arus bawah. Kesimpulannya dalam siri pecah mitos kita hari ini ialah, masa emas itu sebenarnya tidak pernah wujud dalam bentuk jam yang dipamerkan di dinding rumah kita. Waktu emas sebenar dalam dunia memancing ialah 1 detik di mana berlakunya pertembungan pelbagai faktor alam secara harmoni. Ia adalah titik pertemuan antara kejatuhan tekanan udara atmosfera, pergerakan mula arus air, suhu yang optimum mengikut musim, kelebihan faktor cahaya untuk gewang Anda, dan kelincahan anak-anak ikan sebagai pemangkin perburuan. Ia boleh terjadi pada jam 8 pagi, jam 1 tengah hari, jam 3 petang, atau jam 2 pagi. Pemancing yang berjaya mendaratkan ikan trofi idaman secara konsisten bukanlah mereka yang bernasib baik atau memiliki joran berharga beribu ringgit. Tetapi mereka adalah golongan pelontar joran yang celik alam, yang pandai membaca petanda cuaca, dan yang berani keluar dari kepompong selesa meninggalkan katil mereka, bukan kerana disuruh oleh jam loceng, tetapi kerana mereka faham tekanan cuaca sedang menyuruh ikan membuai mulut dengan galaknya di bawah permukaan air sana. Sebagai penutup, rahasia terbesar yang telah kita pelajari hari ini ialah, waktu emas memancing bukanlah sesuatu yang ditetapkan oleh masa dan minit di tangan Anda. Waktu emas yang sebenar adalah tindak balas biologi dan keadaan persekitaran seperti tekanan udara, pergerakan air, dan cuaca yang mempengaruhi naluri pemangsa. Mitos lama yang mengajar kita buta-buta untuk memancing waktu subuh dan senja sebenarnya telah banyak mensia-siakan tenaga dan masa lapang kita, menjadikan kita hamba kepada keselesaan sendiri, bukannya persekitaran ikan tersebut. Bermula esok, saya mahu Anda mula membaca persekitaran tasik atau laut, rasakan perubahan angin, periksa tekanan barometer di telefon bimbit Anda, dan perhatikan kocakan air. Perkara ini nampak remeh, tetapi pasti akan mengubah nasib memancing Anda daripada kumpau berdarah kepada lesen gergasi yang diidamkan. Terima kasih yang tak terhingga kerana menonton video pendedahan ini sampai habis. Jika Anda rasa info perkongsian ini telah membuka mata Anda, tolong tekan butang subscribe sekarang dan like video ini untuk sokong kami hasilkan lebih banyak pendedahan mitos pancing. Sebelum Anda pergi, saya ada satu soalan cepu mas untuk Anda bincangkan. Apakah waktu paling pelik atau tak masuk akal di mana Anda pernah mendaratkan ikan yang paling besar dalam hidup Anda? Sila kongsikan cerita panas Anda di ruangan komen di bawah. Mari kita bertukar racun.